dengar tak? Hello? Dengar. Okay, thank you Damia. Alright, so nak minta okay, Ishraf baca doa Ishraf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa yashur alaina min khasyatika ya arhamar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Thank you Ishraf. Okay. So kali tu kan kita dah belajar. Kita belajar. Okay, so last week kita dah belajar apa dia? Siapa nak bagi tahu kita belajar apa minggu lepas? Tulis kat chat box kita belajar apa minggu lepas ni? Kelas terakhir bulan lepas kita belajar apa? Kat chat box ke, cakap ke? Spend masa 1 minit. Pemfaktoran. Apa dia Izrin? Pemfaktoran apa? Pemfaktoran dan pecahan algebra. Okey. So ada berapa jenis pemfaktoran saya cakap? Berapa jenis pemfaktoran? Semua sekali ada 4 sebenarnya. Termasuk jubin algebra. Tapi jubin algebra tu saya tak akan touch. So saya akan ambil faktor sepunya, darab silang dengan pemfaktoran yang biasa lah. So pemfaktoran yang biasa ni yang biasa ni kita akan guna dalam exam. Kalau dia tak minta faktor sepunya dan juga darab silang, tak perlu buat lah dua ni. Kita buat yang faktor biasa saja. Okay. So last class kita dah belajar pemfaktoran faktor sepunya. So macam mana nak tahu faktor sepunya? Kita akan tengok apa yang sama dulu. So ini contoh soalan lah saya bagi kat you all kan. Okay, so saya buat soalan nombor 5 lah. Bagi satu contoh ke contoh lah. Satu penyelesaian Okay, so nombor 5. Kita tengok ada 96, 64 dengan 48. So try dulu bahagi dengan nombor yang paling kecil. 96 bahagi 48 dapat 2. 64 bahagi 48 dapat 4/3. So maksudnya tak boleh bahagi 48 lah, kena cari bahagian lain. So mudah sekali, yang paling mudah lah. Kita dia bahagilah dengan 2 sebab you all dah nampak dah nombor belakang tu. Dah nampak dah nombor ni nombor genap kan. So nombor genap bolehlah bahagi dengan 2. Okay, so saya pun bahagilah dengan 2 dulu. So dapat 96 bahagi 2, 48. X kuasa 2, Y kuasa 2, Z kuasa 3. 64 bahagi 2, dapat 32. Tambah ke tolak tadi? Tambah 32, Y kuasa 2, Z. Tambah 48 bahagi 2. So dapat 24. Y kuasa 3, Z. Okay. So settle sampai sini, tengok nombor boleh bahagi lagi tak? Boleh bahagi lagi. So bahagi lagi. Bahagi 4 dah terus. Boleh je bahagi 2, boleh bahagi 4 pun boleh. Yang penting dekat hujung sekali tu, tepi tu awak kena darabkan dia. So saya pun nak buat bahagi 4 lah pula. Saya tak nak bahagi 2. Boleh je bahagi berapa. Okay, so 48 bahagi 4 dapat 12. X kuasa 2, Y kuasa 2, Z kuasa 3. Tambah 32 bahagi 4 dapat 8. Y kuasa 2, Z. Tambah 24 bahagi 4 dapat 6. Y kuasa 3, Z. So bila dah dapat macam ni, lepas tu kita akan tengok huruf dia pula. Kita tengok nombor boleh bahagi lagi kan? Okay. So nombor boleh bahagi lagi. 12 ada, 8 ada, 6 pun ada. So boleh bahagi sifar 2.
Saya bahagi dua. Nampak memang macam banyak kan? Tapi kalau awak faham, awak tahulah apa yang saya buat ni. 6x kuasa 2, y kuasa 2, z kuasa 3 tambah 4y kuasa 2, z tambah 3y kuasa 3, z. So dah tak boleh bahagi Ni walaupun ada 3 nombor kecil tak bolehlah bahagi. 6 memang boleh bahagi 3 tapi 4 tu dah tak boleh bahagi 3 jadi 4/3. Kita nak nombor bulat sahaja. Tak nak nombor pecahan-pecahan. Nanti awak yang pening. Okey. So dah settle sampai sini. Tengok huruf apa yang paling kecil. Kalau contoh kita tengok X kan. Ada tak X? Semua orang ada X tak? Okey, tak ada. Yang ini tak ada X. Yang ini pun tak ada X. So kita tak bolehlah guna X. Tengok semua orang yang ada. Okey, Y ada, Y ada, Y ada. So tengok Y paling kecil ialah Y kuasa 2. So bahagi Y kuasa 2. So akan dapat di bawah ni 6X kuasa 2, Z kuasa 3 tambah 4Z tambah 3YZ. Sebab ni kuasa 3. So kita dah bahagi, so maksudnya tolak 2. Jadi 1 lah tinggal Y sahaja. Okay, so boleh tengok lagi apa yang sama. Okey, ada huruf Z. Tapi Z yang paling kecil ialah 1 lah. So bahagi Z sahaja. So 6X kuasa 2, Z kuasa 2 tambah 4 tambah 3Y. So bila dah buat macam ni, kan kita bahagi ni kan tadi kan. So ada bahagi 2, bahagi 4, bahagi 2, bahagi Y kuasa 2, bahagi Z. So semua tu kita akan darab. So siapa yang boleh darab? 2 darab 4 darab 2. So 2 darab 4, 8. 8 darab 2, 16. So last kali kita akan dapat jawapan 16. Y kuasa 2, Z. 6X kuasa 2, Z kuasa 2 tambah 4 tambah 3Y. So itulah maksud kaedah darab faktor sempurna. Kita mesti bahagikan satu nombor yang boleh bahagi dengan semua equation ataupun persamaan dia. Okey, boleh tak? Ni saya ulang balik je yang last class. Okey, kalau boleh buat macam ni. Kalau ada soalan boleh tanya sekarang. Sebab ramai yang hantar homework, so far okey lah. Boleh buat. Okay, ada soalan tak? Satu, dua, tiga. Tak ada soalan Okay. Tak ada soalan, saya nak padam ni. Okay, so hari ni kita akan mula yang baru iaitu darab silang. So sebenarnya darab silang ni dia ada cara dia. So saya terangkan dulu cara dia yang sebenarnya. Saya akan ajar cara yang cara yang tak benar. Cara yang benar tapi it's more easier lah. Kalau tidak dia macam agak susah sikit lah. Darab silang ni kalau tanyalah kakak awak, kalau awak ada kakak lah kan, form 4 ke kan, form 3 ke, dia akan cakap paling tak suka lah buat darab silang ni. Sebab apa? Pening nak cari dia punya faktor. So kita tak payah cari faktor tu betul-betul, bukan betul-betul. Tak payah cari nak kira, kita boleh guna kalkulator saja. Tapi ini cara dia macam menipu lah, tapi menipu dengan bijak lah. Menipu tapi dapat markah. Sebab awak faham macam mana nak buat dia. Okay. So pertama sekali, bila kita nak buat kaedah darab silang ni, awak kena tahu siapa A, siapa B, siapa C. So apa dia A, B, C tu? Okay. So nak tahu A, B, C tu, awak kena tengok ni. A, X kuasa 2 tambah B, X tambah C. So nampak? A ni, dia duduk dekat sebelah X kuasa 2. X tu huruf lah, tak kisahlah huruf apa-apa. Contoh kalau saya cakap ada 4J kuasa 2. So 4 tu adalah A lah. So B ni dia mesti duduk dekat X sahaja. X kuasa 1 saja. Dan C ni dia adalah nombor sahaja. Tak ada apa-apa huruf. Langsung. Any word, any alphabet tak ada langsung lah. Okay, so contoh saya bagi kat sini 28 X kuasa 2 tambah 7X tambah 16. So, daripada sini, awak kena figure out, kena tengok siapa A, siapa B, siapa C. So, kita tengok yang pertama, A. A macam nak tahu, dia mesti duduk sebelah X kuasa 2. So, A sama dengan 28. Ni awak baru belajar kan? Tulis je macam ni, tak apa. Nanti dah pro,
Tak payah tulis ABC pun tak apa. Sebab kita tak nak bagi. Salah lah. Careless, tak nak ada careless sebenarnya. Kita tengok B pula. Okay, B mesti ada X. So B sekarang ni nombor dia 7. Dan C ialah 16. Contoh, saya buat dekat sini, tolak 7X. So automatik dekat 7 tu dah akan jadi negatif 7 lah. Bukan positif 7. Kena ingat, simbol depan nombor tu, dia yang punya. Nombor tu yang punya. Simbol kat belakang, nombor belakang yang punya. Simbol depan nombor tu, itulah nombor tu punya simbol lah. Tak boleh bagi orang lain lah simbol dia. Siapa dia pegang negatif, kena adalah negatif. Tak boleh jadi positif. Tidak salah jawapan. Okay. So yang pertama sekali kena tentukan A, B dan C. So, nampak saya dah tentukan A, B dan juga C. Berdasarkan A X kuasa 2 tambah B X tambah C. Tengok kena ingat tau, lama awak nak pakai. Sampai SPM A X kuasa 2 tambah B X tambah C. Okay. So bila dah dapat A, B dengan C, cara yang kedua, kita akan susun dalam darab silang punya kotak. Okay. So darab silang punya kotak, rupa dia macam gini. So huruf A dan C akan duduk di belah kiri, B duduk di belah kanan. Macam tu. So untuk A dengan C, dia akan bagi operasi darab dan B dia akan jadi operasi tambah. Ini pun benda-benda yang fix lah kita cakap, memang tak akan berubah sampai bila-bila. Sudah jadi operasi tambah, dekat A dengan C akan jadi operasi darab. Okey. So kalau ikut yang betulnya, macam mana awak nak buat, awak kena cari dulu C tu dengan faktorkan B. So contoh, saya punya B, salah. Okay. So saya punya B ni negatif 7 kan. So saya kena faktorkan negatif 7. Apa maksud faktorkan? So faktorkan negatif 7 dia boleh jadi 1 darab negatif 7 ataupun 7 darab negatif 1. Boleh lagi tak nombor lain kalau darab dapat 7 atau dapat negatif 7? Tak ada dah. So ada dua pilihan saja. 1 darab negatif 7 ataupun 7 darab negatif 1. Tapi saya tak nak pening kepala awak guna yang tidak akan pergi kepada jalan yang shortcut sikit. Tapi pengiraan dia masih betul dan dapat juga markah. Okey. So pertama sekali, macam tadi kan saya cakap kena tentukan daripada B kan, pemfaktoran tu. So sekarang kita tak payah sibuk nak fikir macam mana nak faktorkan. Sebab ini memanglah sikit, 1 darab negatif 7, 7 darab negatif 1. Bayangkan kalau nombor dia 28. So boleh jadi 2 darab berapa? Darab 14. Boleh jadi 4 darab berapa kan? So banyak pilihan. So dekat pilihan tu lah yang akan jadikan awak macam nak pilih mana satu lah. Tiba-tiba pilih yang ni, kira-kira, oh sebenarnya bukan yang ini. Jadi susah. So kat situ dah buang masa. So kita akan mudahkan dia. Macam tu. Okay, so baik balik So mesti susun dalam bentuk macam ni. Darab A dengan C, B tambah. Nanti kalau dalam periksa tak payah tulis ni. Ni tak payah tulis. Ni untuk awak belajar dulu. Buat situ kan. So kat sini tulis, susun A, C, B macam ni. Dan A dan C darab, B tambah. A silang dengan C akan dapat B. So silang ni sebenarnya operasi darab. Okay, so saya cerita macam mana nak buat. Okay, semua orang bawa keluar kalkulator. Masing. Okay, kita kan dah tentukan A, B dengan C tadi kan. Okay, so contoh kita pakai soalan yang sama ni. Okay, so keluarkan kalkulator. Okay, so pertama sekali, step yang pertama, tekan mode, which is, kalau pakai kalkulator macam ni, aku boleh nampak je kalau pakai kalkulator lain pun sama juga. Okay, tekan butang mode ni 4 kali. Mode, 3 kali, sorry, 3 kali. 3 kali, sorry. Tekan mode 3 kali. Dan mode 3 kali awak akan nampak ni. EQN, MAC dan BCT. Okay, boleh tak semua? Kalau saya laju sangat bagi tahu tau. Okay. Okay. Cikgu tak jadi apa pun. Sorry? Tak jadi apa pun.
Awak tekan mode tak? Tengok sikit kalkulator. 1, 2, 3. Sekejap. Kalau ada masalah bagi tahu eh. Siapa tadi? Izrin eh? Ya. Boleh tak Izrin? Tekan mode kan? Ya, tekan 3 kali. Ya. Cikgu, Ya. kami tu kalkulator lain. Kami FX 570X. Sama je. Mesti tekan mode juga. Tapi kalau tekan 4 kali nanti dia naik Gambar kalkulator. banyak. Okey, cuba awak hantar gambar kalkulator awak kat saya. Okey, cikgu. Dekat WhatsApp Okey, so saya mula yang ni dulu. Okey. So ini ramai yang pakai kalkulator macam ni ke, butang berwarna silver ke, kelabu gelap tu ke, sama je. Okey, so tekan mode 3 kali dan tekan nombor 1 iaitu EQN. Tekan EQN. Cikgu tekan apa, cikgu? EQN nombor 1. Tekan nombor 1. Tekan nombor 1 dekat bawah. Okey, cikgu. Cikgu, EQN tu equation kan? Siapa yang beri gambar ni? Saya. Okey, cuba tekan mode sekali lagi. Kalau tekan mode sekali lagi dia naik kosong. Okey, cuba tekan butang sebelah-sebelah tu. Butang macam ni kan. Kau tekan belah kanan. Dia keluar apa? Nombor 2 tu kita apa? Nombor 2 kompleks. Nombor 3? Nombor 3 base negative n. Nombor 4? Matrix. 5? 5 vektor. 6? Statistics. 7? Distribution. 8? Spreadsheet. Nombor 9 table. A equation atau function kot. Equation lah tu. Cuba tekan equation tu. Atau ambil gambar ke saya. Okey. Okey. So kita sambung yang rate kelabu ni eh. Okay, so bila dah tekan EQN, dan tekan mode 3 kali, dah jumpa EQN, tekan nombor 1. Okey, nombor 1, simultaneous equation eh. Okay. Lepas tu, awak akan jumpa ni. 2, 3. Unknowns, 2, 3. Tekan butang belah kanan ni. So, bila dah tekan butang belah kanan, awak akan jumpa degree. 2, 3. Tekan nombor 2. Okay. So, bila dah tekan degree, tekan nombor 2, awak akan dapat ni, A. A tu tak tahu berapa kan? Okay. So, A tu masukkan yang A ni tadi. Cuba masukkan A ni tadi. A saya tadi 28. Masukkan 28. Okay. Lepas dah masukkan 28, kan awak tekanlah 28 ni kat sini. Contohlah saya tekan kat sini. 28. Lepas dah tekan 28, tekan sama dengan. So dia akan jadi B. Terap gambar ni. Dia akan jadi B. So masukkan B, negatif 7. Lepas dah masukkan negatif 7, tekan sama dengan. Masuk negatif 7 dulu, lepas baru tekan sama dengan.
So bila dah masukkan negatif 7, tekan sama dengan, awak akan jumpa C. C sama dengan berapa? So C masukkan nombor dia 16. So tekan 16 dan juga tekan sama dengan. So lepas awak tekan sama dengan, awak akan dapat X1. So dapat berapa X1? Seorang cakap dapat berapa X1? 0.125. Nombor dia tak cantik lah. Sorry. Dia ada I kan? Nombor I tu awak tak belajar lagi. Ni nanti awak belajar tinggi baru jumpa I. Sekejap saya tukar nombor Saya pakai soalan bawah je lah. Sekejap saya cuba je Saya tak tukar A dengan A. Cikgu, Ya? saya nak tanya ini bab Sangkut pun tak suara dia. Ini bab hilang dah. Hello. Dengar tak? dengar cikgu. Saya tak dengar awak cakap apa tadi. Ini bab Ini bab berapa cikgu? bab 2. Bab 2. Okey. Kita dah masuk bab 2 dah. Okey. Saya tukar soalan. Soalan ni main buat kan. So, sebab tu dah dapat imaginary. Awak tak belajar lagi imaginary tu apa. So saya tukar. Di soalan kat bawah tu. Saya ambil soalan buku dulu. X kuasa 2 tambah 3X tambah 2. So X kuasa 2 tambah 3X tambah 2. So dekat sini A dia berapa? Nampak ada nombor tak dekat X ni? Tak ada. Tapi sebenarnya ada nombor berapa? Ada nombor 1. So X tu sama dengan 1. B sama dengan 3. C sama dengan 2. So kita tukar A1, B3, C2. So sama juga tadi. Kita dah tekan EQN semua tu kan. Dah masuk dalam kalkulator sampai sini. Okay, so A awak masuk 1. Lepas tu tekan sama dengan. B awak masuk 3. Lepas tu tekan sama dengan. C awak masuk 2. Lepas tu tekan sama dengan. Okay, so dapat berapa? X1. X1 dapat berapa? Negatif 1. 1. Oh, korang dapat X1 negatif 1. Okay, betul-betul. Boleh je. Okay, so dapat negatif 1. Okay. Lepas dah dapat X1 negatif 1 ni, tekan lagi butang sama dengan. Okay. X yang kedua dapat berapa? Negatif 2. Negatif 2. Okay. So settle sampai sini, ini bawah daripada ni tau. Bawah daripada table ni. Saya tak muatkan atas sini kan. So lepas tulis yang, lepas saya tulis table ni kan. Kita punya table selaju jadual ni. Bawah dia awak letak ni. X sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 2. Tak perlulah tulis X1, X2. So saya cuma nak bagi tahu je. Okay, so saya padam lah. So X sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 2. So, sekejap Kenapa saya nak help ni? Kalkulator awak ada bateri ke tak ada ni? Izin ada bateri ke tak ada bateri ni? Cuba awak tekan on. Lepas tu tekan shift atas sebelah kiri. Lepas tu tekan nombor 9 reset. Lepas tu tekan sama dengan. Reset ke cikgu? Reset je. Tekan sama dengan kan? Ya. Tekan 9 lepas tu tekan sama dengan. Tak jadi Okey apa? dah. Sekarang ni ada nombor ke tak ada nombor kat kereta awak tu? Tak jadi apa pun. Apa yang tak jadi apa maksud awak? Hak yang cikgu suruh saya tekan button sama dengan tu. Tapi dia tak jadi apa-apa. Shift tekan tak tadi? Tekan.
9. 9 bertekan. Lepas tu tekan sama dengan. Okey, lepas tu dia akan jadi kosong balik kan? Betul tak? Tak. Dia jadi macam mana? Dia, jap saya send video. Okey, send video. Sekejap yang lain tu mahir-mahirkan dulu, tekan. Ingat dulu. Okey, yang lain boleh salin dulu sekejap ni. Siapa ada isu dengan calculator bagi tahu Jangan senyap. Oh, sebab awak tak tekan 1, 2, 3. So, padam tekan nombor 3. Shift 9, 3, satu dah. Nanti dia akan keluar kosong balik. Tak apa-apa. Dapat tak izin? Saya dapat reset, initialize all, press AC key. ACK, mana buku ACK? Okey, cuba buat reset. Lepas tu awak tekan 1, setup data. Shift 9, 1. Terus tekan sama dengan. 9, 1 sama dengan. Okey, dia jadi kosong kan? Kosong dah. Okey. So tekan mode 3 kali. 1, 2, 3. Ke awak punya gambar, awak punya akan tukar keluar gambar. Gambar. Okey. Kalau gambar, kena tekan butang sebelah tu. Okey, saya tunjuk yang macam dia gambar pula Saya pinjam gambarnya si yang siapa tadi? Ishraf. Ishraf betul tak gambar awak lagi awak send kan? Betul. Mode tu kami kena tekan sekali pun tak apa dah. Tekan sekali tapi kena tekan butang sebelah tu kan? Ataupun terus tekan ke bawah nanti jumpalah. Nombor berapa? 9 Number selepas 9 kan ada A, kena tekan alpha, lepas tu kena tekan A. Cuba awak ambil gambar, Ishraf. Yang dekat 9 tu, lepas 9 tu. Okay. Okay, so untuk yang pakai calculator untuk Ishraf ni, betul. pertama kali, tekan mode sekali saja. Dia beza dengan calculator. Sekarang So, tekan mode sekali. tekan. Wow. Bukan teko. Dah campur. So, tekan mode sekali. Lepas tu tekan butang next. Ataupun butang bawah. Tak kisahlah mana-mana. So, tekan next sampai dah jumpa next page. Ataupun tekan butang bawah je lah. Dia akan pergi next page ke bawah. So, bila dah sampai butang next page, awak boleh pilih yang ini. A ni. Tekan alpha. Aku tak nampak. Isha, ambil gambar calculator full je Isha. Okay. Dia tekan sama dengan pun boleh. Tekan sama dengan boleh lepas tu, dah sampai sini kan? Tekan butang sebelah-sebelah ni untuk bagi gerak yang hitam ni. Hitam tu sebenarnya boleh bergerak. So, dia akan mula dekat sini. So, awak pun gerakkan dia ke bawah pun boleh juga. So, gerakkan sampai dekat sini. Tekan butang sama dengan. So, nanti dia akan keluar A, B, C. Dalam kotak betul tak Isha? Dalam table kan? Tak lagi, dia akan keluar. Sekejap. Ambil gambar. Ambil gambar. Tak, saya tak pakai calculator ni.
Kalau siapa pakai kalkulator warna kelabu yang cerah tu, dia akan keluar macam ni. Macam saya pakai kalkulator handphone saya ni. Dia antara cikgu yang tadi yang dia keluar satu simul equation, dua polinomial. Dengan kita itu. Okay, so saya ulang sekali lagi ya. Tekan mode sekali. Lepas tu gerakkan di button yang bawah ni, geraklah bawah ke kanan ke, ikut awak lah. Sampailah yang hitam tu bergerak pergi kepada A, pada alpha ni. Okay, lepas tu tekan butang sama dengan. Lepas tekan butang sama dengan, dia akan keluar simultaneous equation ataupun polynomial. So awak sekarang tengah belajar simultaneous equation. So tekan nombor 1. Cikgu kalau Okay. kata dia kena tekan polinomial sebab kalau untuk polinomial dia akan keluar degree. Kalau kata untuk Dia akan keluar ni yang tadi tu. apatah, dia keluar simul equation number of select 2 until 4. Simultaneous equation maksudnya akan ada 2 equation. 1, 2. So ambil yang polinomial Ambil polinomial. Okay. So lepas keluar polinomial dia, keluar apa nanti Ishraf? Dia akan keluar macam cikgu tadi lah. Select 2 until 4. Tekan 2. Macam cikgu suruh. Tekan 2 macam yang ni tadi macam degree tadi Yang ni. Okay. Yang ini. Dia hantar Macam ni. gambar. Okay, so dia akan keluar macam gini. Lepas tu tekan nombor 2 Ishraf kan? Ya. So terus keluar apa lepas tu? Tekan nombor 2, izin polinomial. Lepas tu tekan degree 2. Lepas tu terus keluar ABC Ishraf. Dia hantar gambar. So nampak tak? Kalau kalkulator macam ni, sekejap saya forward Kalau kalkulator macam ni, lagilah senang sebenarnya sebab dia dah bagi tahu dah kat situ. Siapa yang ada X kuasa 2, siapa yang ada X, siapa yang tak ada apa-apa. So nampak ni. So ini sebenarnya A lah. Ini, so ini sebenarnya A lah. Sebab dia ada X kuasa 2. Sebelah ni B. Sebab dia ada X saja. So ini C lah sebab dia tak ada apa-apa. Okay. Boleh tak? Yang pakai kalkulator ni, kelas Wiz ni. Okay, saya ulang sekali lagi macam mana nak buat Okay, mula-mula tekan mode sekali. Lepas tu gerakkan anak panah. Tak kisahlah ke bawah ke atas. Sampai dekat alpha ni. Yang ada X, Y sama dengan kosong. X, Y sama dengan kosong. Ataupun tengok bawah tu equation. This equation. So bila tekan equation tu nanti, dia akan keluar simultaneous equation ataupun polynomial. So pilih polynomial sebab simultaneous tu sebenarnya dia akan ada 2. Simultaneous equation awak belajar waktu form 1. 2 persamaan serentak, awak nak cari X dia berapa, Y dia berapa. So sebenarnya boleh guna kalkulator. Tapi kita tak ajar lah. Bukan masanya lagi. Okay. So pilih nombor 2, polynomial. So lepas dah pilih polynomial, so dia akan keluar macam ni. Pilih 2, degree 2. Bila pilih degree 2, dia akan keluar macam ni. So isilah A berapa, B berapa, C berapa. Macam tu. Boleh tak Izrin? Boleh cikgu. Dapat Dapat tak X negatif 1, X negatif 2? Nak tulis mana tu cikgu? Masukkan A berapa tu? Saya tulis A berapa tu? Sekarang. Berapa A soalan ni? A saya sekarang berapa, Izrin? 1. 1. Tekanlah 1. Tekan nombor 1, lepas tu tekan sama dengan.
Ataupun tekan butang sebelah. B, masukkan B berapa? 3. 3. Masukkan 3, tekan 3. Lepas tu C, Oh, okey. Tak, faham cikgu. faham dah? Hmm. Okay, last sekali tekan sama dengan, awak akan dapat X yang pertama negatif 1 ataupun negatif 2. X yang kedua negatif 2 ataupun negatif 1. Tak kisah mana-mana pun boleh. Betul juga. Okay. Siapa lagi ada masalah tekan calculator? Sebelum saya proceed nak ajar yang seterusnya. Lagi tak yang ada masalah tekan calculator? Yang tak faham nak tekan macam mana? Baik, tanya sekarang Daripada nanti dah habis, baru dah cakap, cikgu macam mana yang tekan calculator? Saya tak tahu lah cikgu. Saya ni mana tak faham lah. Tanya sekarang. Sebelum cikgu jadi harimau. Okay. Alright. So dah dapat dah X negatif 1 dan X negatif 2. Okay. So dia kan sebenarnya di bawah ni lah. Saya tunjuklah dulu ke bawah. Faham tak? So dia akan dapat X negatif 1, X negatif 2. So ini, jawapan ni letak jauh sikit ke bawah. Jauh sikit lah ke bawah Okay, kenapa saya suruh letak jauh sikit ke bawah? Sebab dekat atas ni sebenarnya ada step yang kita tinggal. Sebab tu dah saya cakap ini menipu. Sebab kita langkau step, lepas tu kita patah balik. Tapi ini menipu secara bijak lah. Maksudnya menipu ada cara. Kalau jawab dalam exam, dapat je lah betul. Cikgu awak tak tahu awak tulis mana satu. Saya pun tak tahu awak tulis mana satu. Okay. So apa maksud kita langkah step tu? Sebenarnya atas ni, yang saya bawa warna merah ni, dia ada satu lagi step yang kita langkau. So macam mana nak dapatkan step yang atas tu? Awak kena jadikan ini dan ini sama dengan kosong. So sekarang X sama dengan negatif 1. So saya nak jadikan X sama dengan kosong, so saya akan pindahkan negatif 1 ni pergi ke kiri. So akan jadi X tambah 1 sama dengan kosong. Okay, so yang ni negatif 2 kan? So X sama dengan negatif 2. So saya pindahkan negatif 2 tu pergi ke kiri. Dia akan jadi X tambah 2 sama dengan kosong. So apa yang kita nak tulis dekat atas ni sebenarnya X tambah 1, X tambah 2. Inilah sebenarnya step yang kita langkah. Dan inilah sebenarnya jawapan untuk fakturkan. Tu jawapan dia. Bawah tu bukan jawapan dia. Bawah tu kita cari X tu berapa je. So kalau dia minta fakturkan menggunakan pemfakturan darab silang, tak payah jawab sampai sini. Ini hanyalah bantuan saja. Tapi cikgu awak akan tanda sampai sini lah. Sampai fakturkan je lah. Dia akan tanda sampai sini. Bawah ni dia tak tengok dah. Okay. So kat sini kan X tambah 1, X tambah 2 kan. So kat sini, kat atas ni, warna merah Sekejap. So kat sini terus tulis X tambah 1. X tambah 2. Kalau tak nak tulis tambah pun tak apa sebab dia positif kan. Kata saya padam. X tambah X 1, X 2. Mana saya dapat? X ini, padam benar. So X daripada sini, di sini. 1 daripada sini, pergi kat sebelah dia. So yang ni X ini, pergi kat daripada sini. Tambah 2 ni, jadi 2 lah. Okay. Silang kan macam gini. Sebab itu nama dia pendarapan silang. Pemfakturan menggunakan darab silang. So, bila kita silangkan X darab 2 akan dapat 2X. X darab 1 akan dapat X. Dan ini last kali ni untuk buktikan betul ke salah pendarapan silang kita, kita akan guna A dengan C darab B tambah. So, A kan darab kan? X darab X akan dapat X kuasa 1 darab 2 akan dapat 2. X tambah 2X akan dapat 3X. So sekarang daripada yang ni, tengok soalan atas. Kita tengok tadi kan, soalan atas ni. Soalan dia tadi. So dalam soalan ni tadi, betul tak? A sama dengan X kuasa 2. Oh betul, A sama dengan X kuasa 2.
B sama dengan 3X. Ingat, B dekat sini tau. B belah kanan sekali ni, bukannya dia sebelah A. So, B sama dengan 3X. Oh, betul. B sama dengan 3X. C sama dengan 2. Betul tak? Okay, betul. So, maksudnya betul lah pendarapan silang kita tu. Faham tak? Ada soalan tak? Saya bagi you all salin dulu. Salin dengan yang atas tadi. Lepas tu saya akan bagi ayat yang kalkulator tadi. Cikgu, Yang mana? Ya? kenapa A silang C? Memang itu nama dia pendarapan silang. A Oh. silang C untuk dapatkan B. Okay, A silang C ni sebenarnya B ni kita tak tahu berapa. Macam kita tahu B tu berapa, kita silang ni. X ni darab dengan 2. So dapat 2X. So X yang ni darab dengan 1. So akan dapat X. So X tambah 2X dapatlah 3X. So memang itulah sebab dia nama dia pendarapan silang. Ya. Silang tu kita memang kena dapat nombor yang B dengan C Sorry sekali lagi. Macam memang nombor silang tu kena nombor asal ke ataupun lain-lain nombor? Maksudnya macam, kejap cikgu saya bagi gambar. Sangkut lah kakak. Sorry, sangkut. Dah sekali lagi. Saya faham? Nombor asal, tu je saya dengar. Suara saya lag tak? Tak cikgu. Okey. Itu dia nak cakap macam ni. Okey, mana saya dapat X kuasa 2 ni? X kuasa 2 ni dapat daripada X darab X. Ada yang lain Darab silang ni hanya guna untuk dapatkan B sahaja. Tapi untuk dapatkan A, kan saya tulis ni, darab kan? So darab macam biasalah. Ini darab ini darab yang ini untuk dapatkan A dengan C. Untuk dapatkan B sahaja kita akan guna darab silang. Faham tak kakak? Kalau nak tengok gambar tu pun sama juga. Dia buat atas bawah darab. Kiri kanan silang darab. Tapi tengok dekat B operasi apa? Operasi tambah. Sebab B memang operasi tambah. Cikgu, Ya. yang C tu bukan negatif 1 kan negatif 2. Kan kita dah tukar kat sini. Ni negatif 1 dengan negatif 2. Bawah ni. Tapi kita tak boleh tulis negatif 1. Gerak tak skrin saya? Tak gerak cikgu. Stop sharing sekejap Okey, saya terang sekali lagi slow-slow Itu darab juga kakak, atas bawah darab untuk A dengan C. Lepas untuk dapatkan B kita akan silang. Itu darab juga tu, 2 darab 4 dapat 8. Kenapa dia tambah dekat 2 tu? Sebab dia positif. Dia tulis positif tu. Tak tulis pun tak apa. Jadi saya tunjuk sekali lagi Saya tunjuk gambar awak tunjuk saya. Okey. So pertama sekali nak buat kaedah darab silang ni, kena tahu A, B dengan C. Itu pertama sekali awak kena tahu. Kalau awak tak tahu, awak tak boleh masuk kalkulator. Berapa nombor dia? Okay. Saya padam ni. Saya padam. Semua saya padam. Okay, dengar betul Okay, step yang pertama. Kena masuk dalam kalkulator. Kalkulator A, B, C. Guna EQN tadi tu. Equation ataupun polinomial.
Nanti nota nak tekan kereta tu ada bawah ni. Saya dah siap dah. Nanti saya bagi awak. So tekan kereta tu nanti awak tengok nota tu balik macam mana. So tekanlah mode, EQN, degree 2, lepas tu masukkan A, B, C. Okay, so bila kita dah masukkan A, B, C untuk soalan yang sekarang. Join agak. Okay, so kita masukkan A, B, C yang sekarang. 1, 3 dengan 2. Kita masuk dalam kalkulator. Saya. Kita clean dulu dia punya. Okay. So kita masukkan dalam kalkulator. So dia akan jadi macam ni. Saya punya kalkulator ni warna kelabu yang cair tu tau. So dia akan jadi. So A dia 1, tekan 1. Lepas tu tekan sama dengan. B dia 3, tekan sama dengan. C dia 2, tekan sama dengan. So akan dapat. Awak akan dapat X yang pertama negatif 2 ataupun negatif 1, tak kisahlah. So X yang kedua negatif 1 ataupun negatif 2, tak kisahlah. Terbalik pun tak apa, tak ada masalah. Sama je cara kira dia. Okey. So bila dah dapat kat situ, X sama dengan negatif 1 dan juga X sama dengan negatif 2. Itu jawapan akhir dia kalau kita nak cari X tu berapa. Sekarang kita tak nak cari X tu berapa, kita nak cari faktor dia berapa. So untuk dapatkan faktor, sebenarnya atas ni ada jalan kira yang kita dah langkau. Ni kat sini, kat sini kotak lah. So kat sini sebenarnya ada satu jalan kira yang kita langkau. So macam mana nak dapatkan jalan kira atas tu? Kita akan ambil ini dan ini, jadikan dia sama dengan kosong. So macam mana jadikan sama dengan kosong? So yang pertama, dengar betul-betul macam mana nak jadi sama dengan kosong? So kan X sama dengan negatif 1. Ni saya ambil dari sini tau, X sama dengan negatif 1. Okay. Saya nak kosong belah kanan, saya tak nak negatif 1. So saya akan pindahkan negatif 1 ni pergi belah kiri. So ni negatif kan, pindah belah kiri akan jadi, pindah langkah sama dengan tu akan jadi positif lah. So X tambah 1. Itulah yang jadi, sama dengan kosong. So yang kedua, kita ambil yang ni pula. X sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2. Sama juga cara dia. Kita nak kosong dekat belakang. So pindahkan negatif 2, dia akan dapat X tambah 2. Kenapa tambah? Sebab itu negatif. Langkah je sama dengan, langkah sama dengan, dia automatik akan tukar dia punya lawan dia lah. So X tambah 2 sama dengan kosong juga. Bila kita nak tulis dekat dalam petak kuning ni, yang kita langkah tadi tu, kita akan ambil yang sama dengan kosong tu, which is ini dan juga yang ini. So kita akan tulis X tambah 1 dan juga X tambah 2. Okay, boleh faham tak sampai sini? Siapa ada soalan? Tolong tanya sekarang. Terus saya pergi next step. Okey. Dia tak faham tolong tanya jangan diam. Saya lagi sakit hati dah bengkak kalau orang diam Okey. So bila dah dapat X tambah 1, X tambah 2 macam ni, terus masukkan dekat atas, dekat A dengan C tu. So saya pun terus masukkan X tambah 1, X tambah 2. Okey. So saya pun masukkan macam tu. X tambah 1, X tambah 2. Nampak tak skrin saya? Dia lag tak skrin ni? Lag cikgu. Saya tak nampak. Tak nampak tambah 1 tu Dok, dia nampak X je. Sekejap saya. Yang terancak ni boleh pula lah skrin lag. Okay. Gini rupa dia. Mana saya dapat tu? Saya ambil daripada bawah ni je. Ambil sebiji. Cuma X tu duduk dekat A, tambah 1 tu duduk dekat
C. X duduk dekat A, tambah 2 duduk dekat C. Tulis sebiji-sebiji. Okay. So ingat, yang pertama, untuk, yang pertama tadi, yang keberapa dah ni, untuk belah A dengan C, kita akan pakai operasi darab. Dan untuk belah B, kita akan pakai operasi tambah. Yang kita dah dapat nombor, dah tahu, confirm betul, hanyalah A dengan C sahaja. B kita tak tahu lagi. Macam mana nak dapat B? Inilah yang kita panggil darab silang. So kita akan silangkan macam gini. So ingat, A dengan C operasi apa? Operasi darab. A sama A pun darab, C sama C pun darab, A sama C bila kita silang tu pun operasi darab juga. So X darab positif 2, dia akan dapat 2X. Okay, so bawah. 2X. X darab 1 akan dapat X. Okay, boleh tak sampai sini? Maksudnya pendaraban silang tu akan guna untuk dapatkan B je sebenarnya. Okay, boleh Okay, lepas tu ingat, A dengan C operasi darab kan? So terus dah darab kan macam biasa. X darab X, X kuasa 2. 1 darab 2, dapat 2, positif 2. Nak selamat tulis dah positif. No issue pun. Okay, yang ketiga, saya rasa space saya tak gerak lagi ni. Share dulu. Pula aku. Okay, so inilah, ni saya darab tadi. Ni, darab, X darab X dapat X kuasa 2. X darab 1 darab 2, dapat positif 2. So untuk yang B ni, yang hujung sekali ni, dia bukan darab, dia tambah. So X tambah 2X akan dapat 3X. So macam mana kita nak semak jawapan kita betul ke tak? Tengok balik dalam soalan. A berapa? A X kuasa 2. Okey, sama. B berapa? B 3X. Yang 3 ni ke sini. Tinggal. 3 ni tadi kita masuk ke 3 ni kan? 3. So B 3X. Betul, sama 3X. C 2, sama tak? Okey, sama 2. So maksudnya betul lah kita punya jawapan pemfaktoran ni. Cuba hadamkan dulu. Salin hadam dulu. Saya bagi masa 2 minit. 9.25. Dah apa? Dah hadamkan dah? Ya. Kalau kita tak cari yang lepas X kuasa 2 tambah 3X tambah 2 tu nak tengok betul ke tak, kita kena buat X tambah 1 lepas tu X tambah 2 tu buat. Tak faham. Sekali lagi? Okay, kita Sebagai 2 minit. apalah cikgu. Apa ni tak apalah. Tak apalah. Awak dah faham dah ke? Awak tak tanya tu? Tak, mic dia jadi mute sendiri. Itulah kan. Mic awak tadi dia macam tiba-tiba terstop. Macam sangkut-sangkut. Awak boleh WhatsApp saya tanya soalan tu. Okay. Cikgu, jawapan dia dibagi terus, lepas tu kita kena cari ke kita kena cari sendiri? Jawapan mana tu? Yang cikgu buat tanda right tu? Yang tanda right ni, ini saya ambil daripada soalan. Soalan ni tadi kat atas, saya buat turun bawah. Ini bukan jawapan. Ini saya mak balik. Betul ke saya buat ni? Sama tak dengan soalan? Oh, sama. Sebab tu saya tanda right. Jawapan dia sebenarnya yang ini. Ni jawapan dia. Saya bulat biru banyak-banyak ni. Inilah jawapan dia sebenarnya. Pemfaktoran dia. Okay, faham. Yang merah tu saya semak balik je. Cikgu, Ya. kalau nak buat jalan kira yang X equals negatif 1, X tambah 1 jadi kosong tu semua tu kena ke? Sebenarnya ini saya bulat warna hijau lah pula.
warna hijau cair ni. Okey, sebenarnya yang ini tak payah. Ini tak dilihat pun sebenarnya. Ini kita tak nak pun sebenarnya. Tapi kenapa saya tunjuk kat awak? Supaya awak boleh dapat ini. Kalau awak tak buat yang ni, awak tak tahu mana datang ini. Dua benda dalam kurungan ni. Faham tak? So cikgu yang wajib X equal -1 yang semua tu dengan atas dia tu dengan yang darab silang. Kiranya sebenarnya jalan kira yang ada dalam jawapan awak sepatutnya ada lah kan. Saya highlight ni. Ni salah. Saya highlight ini, ini sahaja sebenarnya yang kena ada dalam jalan kira awak. Kalau dia tanya soalan, fak. Ada. Highlight orang lain. Banyak. Purple. So ini je sebenarnya yang ada dalam jawapan. Tapi sebab kita pakai cara tipu, sebab itulah dia jadi ada tambahan yang warna turquoise tu dengan bawah ni. Sebab kalau saya tak ajar awak macam ni, bukan nak ajar menipu macam ni. Dia bukan tipu pula, dia tricks lah. Kalau saya tak ajar awak macam ni, lagi susah awak buat. Sekejap lagi saya tunjuk apa yang lagi susah tu maksud saya. Saya. Saya jumpa sekejap. Okay, susah nak settle lah ni. Kalau ada soalan lagi, tanya sekejap lagi. Okey. So contoh, saya bagi soalan. Saya akan tunjuk cara yang sebenar-benarnya buat dia macam mana. Yang saya cakap akan kelirukan awak sikit. So cara yang sebenar dia macam ni. Buat darab silang ni sebenarnya yang cara yang betul. Itu bukan cara tak betul, saya ajar tu betul. Cuma ini lagi mudah. Saya nak mudahkan urusan awak je. Okey. So sebenarnya contoh soalan dia. Contoh. Tulislah. Okay, so contoh soalan 5y kuasa 2 tambah 3y tolak 14. Ini cara yang betul Cara yang mungkin cikgu awak akan ajar cara ni lah kat sekolah. Okey. Ataupun dia akan ajar cara saya. Boleh jadi dulu. Okey, so ini cara yang betul. Sebenarnya bila kita nak buat darab silang, yang pertama sekali kita kena cari faktor bagi 14. Apa maksud faktor bagi 14 tu? Daripada 14 ni, apa darab apa boleh dapat 14? So kita ada beberapa senarai lah. So yang pertama, dia boleh jadi -2 darab 7. Sebab dia negatif 14 kan? Yang kedua, dia boleh jadi -2 darab -7. So yang ketiga, dia boleh jadi -1 darab 14. Ataupun yang keempat, 1 darab -14. So daripada empat faktor, saya rasa saya tak gerak ni. Sharing sekejap ni. So daripada empat faktor ni, awak kena cari siapa kalau awak tambah akan dapat 3. Siapa yang awak tambah akan dapat 3. So ini darab kan? Ini darab kan? So kita akan tukar tanda dia jadi tambah. So 7 -2 tambah 7. So sini akan jadi 5. So salah lah bukan? 2 tambah -7 akan dapat berapa? -5. Tak nak -5. Kita nak 3. Macam saya tahu 3, kita tengok B. Kita nak tambah 3. Positif 3. Kita lagi. -1. Okey, sorry, salah.
Tambah tu kat sini. Sekejap. Okay. So bila dah sampai macam ni kan, so kita ada 4 pilihan. So yang kedua, kita kena jadikan 5y kuasa 2 ni sebagai faktor juga. So macam nak faktorkan dia, sudah akan ada beberapa pilihan lah. So yang pertama, akan ada 5y darab y. Yang kedua, 5y darab y, ada pertama je lah, 5y darab y. Sebab dia 5y je kan, contohlah nombor dia akan jadi 1 lah kan. Contoh 5y darab y ni sebenarnya dia ada jadi 10y kuasa 2. Kalau 10y kuasa 2 boleh jadi 2y darab 5y. Dia dapat juga kan 10y kuasa 2 kan. Ataupun 1 darab y darab 10y, dapat juga 10y kuasa 2. So dia akan ada beberapa pilihan jawapan. Tapi yang ni untuk yang ni selamat lah sebab dia 1 saja. So kita baik-baik ke soalan ni. Okay. So dapatlah 5y darab y. Bila kita faktorkan, maksudnya kita pecahkan lah nak jadi apa. So daripada 5y darab y, padam pula. Daripada 5y darab y ni, awak kena silangkan dia dengan siapa akan dapat 3y. So macam mana nak buat? Kena try and error. Tu je cerita dia. So sama macam tadi, kita akan buat table juga. So ini A, sini C, sini B. B kita tak tahu berapa lagi. B tahu dapat 3y kan? Tapi kita tak tahu berapa nombor dia. So awak akan ambil ni lah. 5y, y. So kita try yang pertama. Negatif 2, 7. So try darab silang. 5 darab 7 dapat 35. Y. Jangan lupa y. Sebab sini ada y. Jangan lupa y dia. Dapat 35y. Maksudnya ni, darab silang naik atas ni, dapat negatif 2y. So B ni apa? Operasi tambah kan? So tambah negatif 2 tambah 35. Awak akan dapat positif 33y. Yang ni darab macam biasa lah. Negatif 2 darab 7 dapat 14, negatif 14. 5y darab y, 5y kuasa 2. Tapi tengok, balik soalan dia. 5y, 5y. Okey, betul. Atas bawah sama. Soalan dengan jawapan sama 5y. Takutlah ni. Sebenarnya. So kita tengok sini, ini 5y. Atas pun 5y. Okey, betul. Settle. Betul. Ada kemungkinan betul lagi kan? So ni, C. Sama tak 14? Okey, betul. Sama 14. Tapi tengok, dia punya B. Sini B dia 33. Sini B dia 3y. So dah salah dah. So sebab tu saya tak ajar awak cara ni. Sebab dekat B ni, dekat C ni, bila awak fakturkan ada macam-macam jawapan. Ini baru 4 kan? Ada yang 2, ada yang 4. Standardnya 2, 4, 6 boleh pergi. Sebab dia boleh jadi macam-macam nombor. Sebab tu dah saya tak galakkan awak pakai yang ni. Kalau awak pakai kalkulator kan, contoh awak masuk dalam mood tadi tu. So masukkan dalam mood equation tu. So masuk A 5, B 3, C negatif 14. So awak akan dapat X yang pertama dapat negatif 2. X yang kedua akan dapat, tukar dalam SD tu 7/5. So awak akan dapat 2 ni. Tapi kena tukar jadi sama dengan kosong kan? Ni saya ajar lagi macam mana nak tukar. Ni saya tunjuk je dah sekali lalu lah. Okay, so masa tukar jadi sama dengan kosong, pindahkan sini lah. So akan dapat X tambah 2 sama dengan kosong. Ini untuk yang pertama ni. Yang kedua, kita akan pindahkan 5 dulu. So jadi darab 5X sama dengan 7. So pindahkan 7 pergi belah sini jadi 5X tolak 7 sama dengan kosong. So yang kedua 5X tolak 7 sama dengan kosong. So bila tulis dalam hubungan tu sebenarnya X tambah 2 5X tolak 7. So ini pakai huruf Y kan? Kita tukar huruf Y. Y. Okay. So ni kan, Y tambah 2, 5Y tolak 7 kan. Terus dia masukkan kat sini. Y. Ni tadi kita buat kan. Kita try and error kan. Tengok kalau guna yang step yang saya ajar tadi. Y tambah 2, 5Y tolak 7. So terus silangkan dia, tengok dapat tak B ni.
So 5Y darab 2. So dapat 10Y. Positif 10Y. Y darab negatif 7. So dapat negatif 7Y. 10 tambah negatif 7. So sama dengan 10 tolak 7. So dapat 3Y. So ini darab macam biasa. 2 darab negatif 7, 14. Y darab 5Y. 5Y kuasa 2. Terus check dengan jawapan yang soalan atas kan. Sama tak? Okey, 5Y sama dengan 5Y. 3Y sama dengan 3Y. 14 sama dengan 14. Nampak? Terus dapat jawapan dia kalau awak gunakan kalkulator. Kalau awak guna cara yang method yang sebenar, dia akan take times. Lagi-lagi kalau orang tu tak pandai nak fakturkan, tak tahu. 14 ni ada apa, dia duduk fikir, negatif 14. 1 darab 14, negatif 1 darab 14, negatif 14. Negatif 14 darab 1, negatif 14. Tapi dia tak tahu pula ada negatif 2 darab 7, 2 darab negatif 7. So sebab itulah darab silang ni jadi susah. Dia jadi masalah dekat sini. Dekat kita nak fakturkan C tu. Faham tak? Dia laju kan? So guna je cara yang saya tunjuk tadi. Nanti kat sekolah, awak belajarlah cara yang fakturkan ni. Tapi saya rasa susah cara fakturkan ni sebab banyak sangat pilihan jawapan. Laju sangat Alamak, sorry. Dan saya ulang balik tak? Saya ulang balik okey je? Nak cikgu, okey. So saya ulang cara yang betul tu. Maksudnya bukan cara yang saya dah olah ni lah. Ada markah je tapi saya ulang cara yang betul. Lepas tu sekejap lagi saya ulang cara yang saya olah. Oh saya lag lah. Alamak. Korang saya lag sangat ke? Ya. Patah-patah sikit. Alamak. Foto sikit, okey. Saya cuba cakap slow-slow Sikit lah, okey. Saya cuba cakap slow-slow Soalan ni tadi. Tulis balik semula. Tak bagi awak faham. Saya tukar balik. Okay, so pertama sekali kita ada soalan dia. So 5Y tambah 3Y tolak 14. So inilah soalan dia. 5Y tambah 3Y tolak 14. Itu soalan dia. Ini soalan Ini soalan. Okay. Cara yang betul dan benar yang ada di dalam buku teks mengikut silibus ialah pertama sekali awak kena faktorkan. Saya tulis step tepi ni lah. 1. Faktorkan C. Ini cara yang betul. Tapi still awak kena tahulah A tu siapa, B tu siapa, C tu siapa Tak letak soalan ni. Ini 5Y kuasa 2. So kena faktorkan C. So mana C? C tu ni. Negatif 14. Apa maksud faktorkan? Faktorkan tu awak kena cari apa darab apa dapat negatif 14. So kita akan ada beberapa pilihan jawapan. So student dia lemah kat sini sebenarnya. Faktorkan C ni yang dia lemah. Sebab ada yang fikir macam gini je. Okay, so daripada sini yang pertama awak boleh dapat pada senang lah. 1 darab negatif 14. So ini yang pertama. So yang kedua boleh buat negatif 1 darab 14. Sama juga jawapan dia negatif 14 kan? So yang ketiga sambunglah nak pandang. So yang ketiga boleh jadi 2 darab negatif 7. Ini kalau awak tahulah. Kalau awak ingat nombor-nombor yang mudah ni memanglah kita bertawan 7 darab 2, 14 kan. Untuk orang yang tahulah. Kalau nombor lagi besar, lagilah susah sikit. Lagi banyak lagi dia punya faktorkan dia tu. Okay, so yang ketiga 2 darab negatif 7. So yang keempat boleh jadi negatif 2 darab negatif 7. So ini step yang pertama. Kena faktorkan C dulu. Faktorkan tu maksudnya pecahkan dia jadi 2 nombor. Dan 2 nombor tu bila didarab akan dapat negatif 14. So itu step yang pertama. Ini step teks yang betul-betul Okay. So bila dia dapat macam ni, ada 4 kan? So yang kedua, kita akan faktorkan A. A pula.
So A mana? Ni. 5Y kuasa 2. So dia akan boleh jadi beberapa pilihan. Satu je lah sebenarnya. So boleh jadi 5Y darab Y atau Y darab 5Y. Sama je lah. Tapi saya tulis satu je lah sebab dia sama je. Darab tak kisah pun, siapa-siapa dulu pun sama je jawapan dia. Tapi yang sebelah ni tadi, 1 darab negatif 4 dengan negatif 1 darab negatif darab 14, 1 darab negatif 14 dengan negatif 1 darab 14, dia nombor yang berbeza lah. Lainlah 1 darab negatif 14 darab 1, itu benda yang sama lah, cuma switch tempat dia, tak ada masalah. Ni bila switch simbol, dia jadi benda lain. Sebab itulah dia tergolong dalam 4 benda untuk faktorkan C sahaja. So untuk A ni ada satu je lah, 5Y darab Y. Okay. So itu yang pertama. Okay. Yang kedua. So faktorkan A. So bila dah dapat faktorkan ni, awak kena buat table sama macam saya buat tadi. Table tu berupa begini. Sama juga. A duduk sini, C duduk sini, B duduk sini. A, C darab, B tambah. Operasi ni memang tak akan tukar sampai bila-bila. Memang darab saja, ingat. Kalau belah kiri semua darab, operasi darab saja. Belah kanan semuanya tambah. Tak ada libatkan operasi darab apa-apa dah. Okey. So daripada sini, untuk 5Y darab Y, tak ada masalah. Awak boleh terus tulis je kat sini. 5Y darab Y. Dia kena tulis atas bawah lah. Bukan tulis sebelah-sebelah macam tadi. Atas bawah. Sebab dia A, sama-sama A. So yang susahnya dekat sini lah, kita nak decide. Antara 1, 2, 3, 4, siapa yang kita nak guna. So kita pun kena mencuba. Cerita ni memang kena mencuba. So saya pun cuba negatif 1 darab 14. So saya pun cuba So saya ambil yang jawapan nombor 2 lah. So saya pun try. Negatif 1 darab 14. Bila dapat macam ni, untuk darab ke bawah ni tak ada masalah. Confirm akan dapat jawapan betul. Sebab kita memang ambil sebiji-sebiji daripada dia punya hasil pemfaktoran. Tak ada apa. Isu dia sekarang ni, B tu dapat sama tak dengan yang atas ni, iaitu 3Y. Kesimpulan kita nak buktikan. Antara 1, 2, 3, 4 ni, yang mana satu yang kita nak guna. Okay. So saya pun try guna nombor 2 dulu. So saya pun cubalah darab silang. Untuk dapatkan B, mesti darab silang antara A dengan C. Sebab tu nama dia pemfaktoran menggunakan darab silang. So inilah kat sini dah darab silangnya. So Y darab negatif 1. Nampak tak anak panah warna hijau? Nampak tak anak panah warna hijau? Tak nampak Pak Cikgu? Saya sharing. 10 kali dah start sharing saya rasa. Sebab you all faham. So itu ada anak panah warna hijau tu. Saya nak tunjuk tu darab silang tu sebenarnya. Antara A dengan C, darab silang. Yang atas pergi darab bawah, yang bawah pergi darab atas. So kita try 5Y darab 14. So terus masuk kalkulator. 5 darab 14. So akan dapat 70Y. Jangan tinggal Y sebab itu 5Y darab 14 kan. 5 darab 14 70. Tapi ni 5Y sebab tu dah jadi 70Y. So seterusnya Y darab negatif 1 akan dapat negatif Y. Maksud kita pun tambah. Negatif 1 tambah 70 akan dapat 69Y. So sekarang ni atas ni 69Y ke? Bukan. Soalan dia 3Y saja. So maksudnya kita tak boleh guna yang nombor 2 ni. Sebab apa kita dah buktikan memang tak boleh guna. Ini kira tak dalam jalan kira? Tak kira. Dia nak jawapan yang betul je. So saya pun tukar. Saya padam yang ini. 1 dengan 14 ni. Saya pun cuba guna. Itu dia apa? Okey.
saya pun guna yang ketiga. 2 darab negatif 7. 2 darab negatif 7. So saya pun masuklah 2 negatif 7. 2 darab negatif 7. So saya pun cuba masukkan. Ingat nombor tu boleh bertukar tau. Negatif 7 darab 2 pun sama juga. Betul juga. Dan pada negatif 2 kali ni. So jadi macam ni kan. Garis balik kan hitam. So gini padam balik. So darab silangkan dia. Y darab 2 dapat 2Y. 5Y darab negatif 7 akan dapat negatif 35Y. 2 tambah negatif 35Y. 2Y tambah negatif 35Y akan dapat negatif 33Y. So masih salah lagi. Nampak tak? Dah 2 kali try kan? Salah kan? So masih salah lagi lah. Lag lagi ke? Lag lagi ke? Okey, saya cakap slow. Okey tak? Tak banyak ke? Oh. Yang lain, yang lain? Banyak ah. Punya. Sekejap saya cuba pindah kat luar sekejap. Nak pindah. Orang tamu sekejap. Hello, hello. Lag lagi tak? Kalau korang dengar saya cakap sekarang, lag tak? Lag lagi tak? Tak cikgu, okey sikit. Okey sikit lah. Okey. So saya sambung sampai sini Okey. So kita dah try, second try dah. Masih salah lagi. Tadi saya nak buktikan lah kenapa saya tak nak jawab benda ni. Pengambar lain pula. Okey. So second try masih salah sebab apa? Kita tak dapat P tu sama dengan yang atas tadi. Sebab P dia berapa sebenarnya? P dia 3Y. Saya tulis kat sini susah. P sepatutnya dapat 3Y. Bukan negatif 33Y. So masih salah lagi kan? So kita pun try lagi yang lain. Kita try lagi yang lain. So nombor 3 kita dah try. Kita try nombor 4 lah pula. Negatif 2 darab 7. So negatif 2 sini 7. Automatik dah tukar juga kat sini. So Y darab negatif 2 dapat negatif 2Y. 5Y darab 7 dapat 35Y. So kalau tambah pun akan jadi 33Y. Masih salah lagi. So kesalahannya di mana? Kita boleh swap pula. 7 duduk atas, negatif 2 duduk bawah. Kita swap yang ni, tukar. Sebab saya cakap apa? Kedudukan berbeza pun tak ada masalah. Nombor dia masih sama kan? Okey. So tadi negatif 2 duduk bawah kan? Duduk atas kan? So saya tukar. Negatif 2 duduk dekat bawah. 7 duduk atas. So 5Y darab negatif 2 dapat negatif 10Y. Y darab 7 akan dapat 7Y.
7y tambah negatif 10y akan dapat negatif 3y. Sekarang soalan negatif 3y ke? Tak, positif 3y. So macam yang nak buat, tukar lagi sebenarnya. So ini, dia akan jadi 7 tu yang negatif. Nampak tak? Banyak cerita. So kalau korang tak boleh nak faktorkan betul, sangkut dekat faktor dekat B tadi yang atas ni, kalau sangkut dekat sini, sangkut kat sini, confirm tak boleh jawab dari bawah-bawah tu. Alamak, macam tak gerak je skrin saya, gerak tak skrin saya? Dia tunjuk atas. Okay. Gerak tak? Azalia gerak tak? Tadi tak gerak, lepas tu gerak. Dia naik sikit. Gerak tak? Ah. Okey, okey. Nampak lah kan? Betul. Azalia line saya penuh je kat sini. Cantik betul lah. Cikgu, Ya. kalau nak tengok jawapan hari Okey, boleh. dekat Tengok balik dekat apa? Dah masuk sangkup kat sini. bila dapat. Type dah type. Dia dapat? Okey. Type. Lagi senang. Sebab awak macam sangkut angkut. So ini pun saya tukar. Negatif 7 duduk atas, Y duduk bawah. Okay, so kita pun try darab silang. Ingat, apa-apa memang akan darab silang lah dekat bawah tu. So 5Y darab 2 dapat 10Y. Negatif 7 darab Y, negatif 7Y. So negatif 7 tambah 10 akan dapat 3Y. Dan akhirnya dapat dalam jawapan B itu sama. 3Y kat sini. Yang ini depan ni tak ada masalah. Memang confirm akan dapat sama yang atas. Sebab kita dah faktorkan. Sebab tu saya tak tekankan awak guna cara ni. Sebab saya awak takut awak sangkut dekat sini. Faktorkan ni memang boleh faktorkan. Satu, sama ada betul atau salah. Yang kedua, bila awak nak guna dekat darab silang tu, saya takut awak guna salah dan awak fed up. Last sekali macam, guna je lah, hantar lah. Macam tu. Sebab itulah ramai tak mahir faktorkan. Lepas buat darab silang tu, kalau nak tahu jawapan tu betul ke tak, tengok balik soalan. Ya betul, tengok balik soalan dia. Betul ke tak? Sama ke tak? Tengok jawapan yang bawah ni. Sama tak dengan soalan? Tapi untuk jawapan dia yang sebenar, ialah kita ambil daripada sini. Daripada sini dengan sini. So sebenarnya jawapan dia yang betul, 5Y tolak 7, Y tambah 2. Inilah jawapan akhir dia sebenarnya. Bukan 5Y tolak 14, 3Y tu bukan. Itu untuk membuktikan saja betul ke tak betul. Tapi dikira tak dalam jalan kira? Ya, dia dikira dalam jalan kira. Tapi jawapan akhir hanyalah ini sahaja. Sebab tu saya tak berat guna cara ni. Sebab dia a bit complicated lah. Untuk orang yang tak berapa nak mahir. Kalau you rasa you boleh guna cara ni, then go on lah. Tak ada masalah pun. Tak ada isu pun. Kalau rasa macam takutlah pula kan kalau tak tulis faktorkan ni takut tak dapat markah kan. Bila awak dah dapat bawah ni, dapat dah tahu dah faktor dia berapa. Negatif 7 darab 2. Sama je dengan yang atas. Okay, ada soalan tak sampai sini? Ini cara yang sebenarnya. Benar-benarnya di dalam buku teks. So kena faktorkan C, lepas tu faktorkan B. So step yang ketiga, kena darab silang. Untuk tengok sama ada B tu dapat sama atau tidak. Nak tahu dapat sama ke tak? Bodoh-bodoh yang bisa kan. B dapat sama atau tidak. So kena guna darab silang. Okey. Hadamkan sekejap. Ni awak akan belajar juga ke sekolah nanti. Cikgu awak saya rasa akan ajar je cara ni.
Boleh salin-salin lah, nak salin. Saya nak ambil air je ya. Korang salin dulu. Dia jadi sangkut dekat C tu lah. Tak tahu dia nak pakai mana satu. A tu pun boleh jadi sangkut juga kalau nombor dia besar. Boleh jadi contoh macam 10Y kan. 10Y kuasa 2. Boleh jadi 2Y darab 5Y. Boleh jadi 2Y kuasa 2 darab 5Y. Darab 5. Boleh jadi 2 darab 5Y kuasa 2. Dia banyak pilihan. Tapi saya tak suka dengan ni. Yang akhir tu. Okey. So sekarang saya tunjuk balik macam mana yang saya ajar yang mula-mula tadi. Yang lebih mudah hanya menggunakan kalkulator. Tapi step dia masih sama. Ya. Ada tips mudah. Sorry cikgu, dia termute. Sangkutlah suara awak. Sorry, sangkut. Kejap cikgu So saya akan guna soalan yang sama Sebentar tunggu kawan awak bercakap. Okay. So 5Y tambah 3Y tolak 14. Cikgu, ada ke cara mudah, jalan mudah supaya tak buang masa nak try and error? Yang saya ajar mula-mula tu lah. Inilah cara yang tak nak buang masa untuk try and error. Ni cara yang mula-mula saya ajar korang ni. Yang tadi saya dah ajar mula-mula caranya. Lepas tu saya masuk yang dalam buku teks punya. Sebab ada yang tanya saya, kenapa macam lain kan? Ni saya nak bagi tahu. Kenapa saya tak ajar yang dalam buku teks tu? Sebab yang tu leceh. Dia lagi senang salah. Cara yang mula saya ajar tadi, yang tu lah yang paling mudah. Guna kalkulator. Okay. Boleh Safia? Okay, kita tengok tak nak buang masa try and error, betul tak? Try and error tu satu benda yang buang masa lah sebenarnya. Sangat buang masa. Kalau orang pandai, dia boleh catch up lah. Darab-darab dalam kepala dia je. Okay? Alright. So saya pakai soalan yang sama. Masih lagi soalan yang sama. 5Y tambah 3Y sama dengan 14. Tolak 14. Nampak tak skrin saya? Saya tulis. 5Y kuasa 2 tambah 3Y tolak 14. Okey tak skrin saya? Lebar ke kecil? Nampak? Okey je. Nampak Okey. So yang pertama, sama je macam yang atas ni tadi. Kena tahu A, B, C. Kalau yang tadi, nombor 1 kena faktorkan C kan? Tapi sebenarnya basically nombor 1 kena kenal lah A, B, C dia. Siapa A, siapa B, siapa C. So nombor 1, ni saya tulis dulu sikit so you boleh salin. Kenal pasti A, B, C. Itu yang pertama. Yang kedua, masuk dalam kalkulator. Sorry. Ini bukan yang kedua. Ini yang ketiga. Nombor 2, lukis table. Table darab silang. So yang ketiga, masuk dalam kalkulator. So yang pertama sekali kena pasti ABC. Kenapa kena tahu ABC tu siapa? Nak masuk dalam kalkulator kena tahu ABC tu siapa. So saya pun identify lah which one is A, B and C. So A is 5, B is 3 and C is negative 14. So saya dah identify lah sebab A mesti ada kuasa 2. B ada huruf sahaja, tak ada kuasa 2. C tak ada apa-apa. So saya dah dapat tahu dah kat situ A siapa, B siapa, C siapa. Okay, so dah settle step yang pertama, kenal pasti ABC. Yang kedua, lukis table darab silang. So mesti lukis dulu. Tak boleh masukkan kalkulator dulu. Nanti awak terlangkau step. Nampak belum nipunya. Okay. So lukislah table. Saya pun lukis table.
So ingat, A dengan C kita akan darab, B kita akan tambah. Sama je macam atas tadi sini. Sama je. Cuma sekarang ni untuk nombor tu saja kita kosongkan lah. Okey. So saya pun masukkan dalam kalkulator. Korang pun boleh masukkan kalkulator. Sama macam tadi yang mode EQN pergi sebelah apa tu degree 2, lepas tu masuk A, B, C. So sekarang A dia 5. Masukkan saya nak tahu berapa. Korang dapat tak? A 5, Y 3, C, Y 3, B 3, C negatif 14. Okay, so tolong bagi tahu saya. X berapa, X berapa, X dapat berapa, X dapat berapa. Dapat tak semua? X dapat berapa? Jangan give up lagi, okay? Faham tak ni saya suruh buat apa? Siapa yang tak faham saya suruh buat apa? Aku kena tanya juga ni. Aku show sendiri. Okay, Izrin tak faham lagi. Siapa lagi tak faham saya suruh buat apa? Okay, lagi. Syahiratul. Lagi? Oh, ramai yang tak faham saya suruh buat apa. Kita tak tanya pun suruh buat apa. Okay, macam ni. Ni saya nak ajar balik cara yang mudah. Tadi kan kita dah tengok cara tu susah kan sebab banyak sangat try and error. Okay. So sekarang kita nak back balik pada cara yang mula-mula sekali saya ajar. So ini step-step dia lah. So step yang pertama kenal pasti A, B, C. Kita dah kenal pasti ke belum? Dah. Sudah bulat dah. A tu siapa? B tu siapa? C tu siapa? So step yang kedua, lukis table. Nampak ni saya dah lukis dah pun tablenya dekat bawah ni. Tablenya, dah nama dia table. So jadual kan. So ini dah table dia. So yang ketiga, step yang ketiga, masukkan nombor tu dalam kalkulator. Macam yang kita belajar mula-mula tadi. Yang ada, tekan apa? Kalau siapa yang tak ingat. Untuk kalkulator kelabu biasa dulu saya buat. Tekan mode 3 kali. Awak akan jumpa EQN, MAT, BCT. Jelek je skrin saya ni. Ya. So awak akan jumpa EQN, MAT, BCT. Tekan nombor 1. Dah tekan EQN, awak jumpa unknown 2, 3. Tekan butang anak panah sebelah tu. Butang anak panah sebelah ni. Yang ini. Tekan butang anak panah sebelah ni. Tekan belah kanan sekali. Awak akan jumpa degree. Bila dah jumpa degree, tekan butang nombor 2. Tekan butang nombor 2. So bila dah tekan butang nombor 2, dia akan keluar A apa. Masukkan A apa. So sekarang A kita 5. Positif 5. So tekanlah 5. So bila tekan 5, tekan sama dengan. Maksud dia akan keluar B apa. So B positif 3. Tekanlah 3. Lepas tu C dia keluar lagi. C apa? C negatif 14. Masukkan negatif 14. Tekan sama dengan. Pasal nanti awak akan dapat X tu berapa. Boleh tak Izrin? Boleh. Yang lain? Safia, Namia. Okey, so saya Dato' Akilah dah bagi jawapan 1.4. Saya tak nak 1.4. Saya nak dalam bentuk pecahan. Jadi saya bagi tahu kenapa saya tak nak 1.4. So awak akan dapat, tulis dapat berapa? Semua orang kena tulis dapat berapa?
Tak faham tolong tanya. Tekan kalkulator ni penting ni. Kalau tak pandai tekan kalkulator, awak terpaksa guna yang cara yang try and error. Tu je lah cara dia. Okey, so dah dapat 7/5 lagi. Dia akan ada 2 jawapan. Semua orang mesti tulis 2 jawapan, bukan 1. Cikgu, saya terdapat 7. Tu 7/5 tu Izrin, 7/5. Cikgu, Ya, yang nombor yang C tu dia kena letak negatif 14 ataupun negatif 14. Sebab 14 tu tak boleh, dia punya simbol tu kat depan tu dia punya negatif 14. Okey. So saya dah tengok ada 2 orang. Okay, baru 2 orang je bagi jawapan. 3 orang. Okey, lagi-lagi yang lain. 4 orang. Kita tak nak 1/2/5 tu. Tukar 1/2/5 tu jadi 2 nombor je. Nombor pecahan tak wajar je. Tak nak pecahan bercampur. Okay. So most of you, tak adalah most pun, dalam 4-5 orang dah dapat dah jawapan ni kan. So akan dapat X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 7/5. Tak kisah pun siapa-siapa dulu. Tak ada masalah pun ya, 7/5 betul. Okay, so dapat lah. X sama dengan negatif 2, X sama dengan 7/5. So inilah sekali sebenarnya. So sekarang kita akan patah balik jawapan dia. Maksudnya awak kena tinggal sedikit ruang lah dekat antara table dengan jawapan last sekali tu. Itu je sebenarnya kesusahan dia. Okay. So ini kan X sama dengan negatif 2 kan. Kita nak jadikan dia sama dengan kosong. So X sama dengan negatif 2. So negatif 2 ni akan pindah ke kiri. So akan dapat X tambah 2. So ini yang pertama. Saya ambil daripada mana? Daripada sini. So yang kedua, kalau yang ini, dia akan jadi X sama dengan 7/5. Pindahkan 5 dahulu. 5X sama dengan 7. Lepas tu pindahkan 7. 5X tolak 7. So inilah jawapan dia sebenarnya. 5X tolak 7 dengan X tambah 2. So terus dekat sini. X tambah 2. 5X tambah 7. Okay, sorry, tersalah guna X pula dah. Ini Y Soalan dia tanya Y kan? Jangan salah macam saya ni. Jangan salah guna huruf Y. Y. So, ini sebenarnya Y, huruf Y. Huruf X. Y. So dapat kat sini dah. Tapi dalam kalkulator dia akan tulis lah X1, X2. Tapi awak lah kena alert dia bukan huruf X. Kalau tulis X salah lah. Sebab dah lain daripada soalan kan. Okay. So cara nak buktikan dia sama je macam yang tadi. Kita masukkan, ini sebenarnya kita dah dapat jawapan dah. Tapi ingat dekat darab silang tu ada markah. So terpaksa lah kita kan daripada awal kita pergi jump terus hujung sekali. Lepas tu kita patah balik. So slow. Tapi patah balik tu dengan cara yang memang confirm jawapan tu. Kalau macam tadi kita memang ikut step by step. Tapi dekat yang kedua tu sangkut lama kan. Aduh, macam mana ni betul ke salah kan. Kalau yang ni daripada awal nombor 1 kita pergi nombor 4. Lepas tu balik nombor 3 baru balik nombor 2. Tapi jawapan nombor 3 tu memang dah confirm betul. Itulah perbezaan dia dengan yang tadi. Okay, so saya pun masukkan dekat sini. Ya. Y tambah 2. 5Y. Sorry, tolak 7 ni. Tolak 7. Bawah tulis tolak, atas tulis tambah. Saya buat tolak 7 kan sini. Tolak 7 ya. 5Y tolak 7. Sama juga cara nak buktikan mesti buat darab silang. So saya pun silangkan lah. 5Y darab positif 2 jadi 10Y. Y darab negatif 7. Negatif 7Y. Yang bawah tetap kena kira tak? Tetap kena kira. Macam mana nak kira? Ini operasi darab. Ini pun darab. So Y darab 5Y
Y kuasa 2. 2 darab negatif 7, negatif 14. 10Y tambah negatif 7, 3Y. So nampak? Terus siap jawapan dia. The end. Okay. Tengok dulu. Cikgu macam mana dapat 75? Sebab saya dapat 1.4. Tekan SD. Kalau ada SD. Kalau tak ada SD, tekan ini. AB per C. Sorry. Ya. Tekan AB per C tu. Tu tekan dapat tak? 75. 1.4 tu sama je dengan 75. Dapat tak? Diana. Sekejap. Ke Diana. Cuba. Saya tunjuk soalan tadi yang ni boleh. Yang ni method yang mudah lah ni. Nak tolong lah. Kita nak tolong you lah. Supaya boleh dapat betul. Cikgu, saya dapat 1/2/5. Okey, 1/2/5 kan? Tukarkan jadi pecahan bercampur. 1/2/5 ni pecahan tak wajar kan? So 1/5, 5. 5 tambah 2, 7. So jadilah 7/5. Tengok belajar sekolah rendah. Ingat dengan tak ingat je. Okey. So siapa yang tak faham metod yang saya ajar ni? Korang kena tengok balik video lah nanti. So cuba guna metod yang ni. Sebab saya akan tunjuk dekat mana jawapan cara pengiraan markah lah. Saya akan guna warna biasanya dia akan kira dekat jawapan ni 1 markah, dekat darab silang ni 1 markah, dan yang ini awak darab betul 1 markah. Biasanya 3 markah lah, standardnya gitulah. Macam tak keluar lah pula space saya ni. Nampak tak saya tanda? Ke korang nampak colour? Pilih colour je. Pilih colour cikgu. Nampak? Saya start sharing Saya 10 kali dah start sharing. Okey, so ini saya tanda tadi. Ini 1 markah. Bila kita darab silang dapat betul begitu sama. Dan ini 1, 2, 3 ni betul 1 markah. Dan last sekali ini markah dia. 1 markah. Biasanya untuk darab silang ni 3 ke 4 markah lah. Tapi boleh je dia nak bagi 2, tak ada masalah pun. So maksudnya ini tadi ada markah tak ni kat sini? Ada markah tak? Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Tapi biasa tak ada markah pun. Markahnya dekat operasi darab silang. Sebab dekat darab silang ni lah yang membuktikan betul lah budak ni faktor dan gunakan faktor yang betul untuk dapatkan B tu berapa. Gitu. Dan ni kena pilih tak faktor berapa kalau cara yang kedua ni tadi yang saya ajar yang mula-mula lah. Tapi yang ni kira kedua lah kan. Kena pilih tak faktor berapa? Tak perlu. Memang dah ada dalam kalkulator jawapan dia sebenarnya. Cuba kat sini je lah awak akan confusing sikit. Mana dia dapat tambah 2 sebagai ini. Kan Y sama dengan negatif 2, terus tulis atas ni Y tambah 2. Kalau ni Y sama dengan 7/5, 5 tu akan pergi kat Y, 7 tu kan positif kan, so akan jadi negatif. 5Y tolak 7. Nanti lama-lama awak dah buat, awak makin mahir dan nampak sebenarnya macam mana nak gambarkan yang last sekali ni untuk pusing jadi macam gini, sama dengan kosong tu. So nanti you akan okay, more better lah. Saya bagi 2 minit untuk saling dah faham kan. Kejap lagi saya akan buka yang kalkulator punya nota tu. Tu dah guna lama tau kalkulator punya nota tu. SPM pun pakai. Soalan boleh tanya. Cikgu boleh explain tak nak tulis jawapan dia? Okay, boleh.
So jawapan dia sebenarnya hanyalah bermula daripada sini, saya bulat kuning ni, sampai sini je. Ini je jawapan dia sebenarnya. Nampak saya ada tanda tak kat bawah ni? Tak tanda pun. Ini tak payah, ini nak tolong awak je. Nak buat awak lagi macam, oh, okey, dapatlah negatif sebab dia sama dengan positif. So sebenarnya jawapan yang betul-betul dia hanya dalam kotak kuning tu je. Dan jawapan akhir dia ini. Inilah jawapan akhir dia. Pemfaktoran dia. Jam ajar darab silang. Memang akui darab silang ni memang kelemahan student lah. Dan student saya pun, ke student saya lah. Waktu saya belajar pun saya lemah juga darab silang. Kalau saya tak tahu guna cara yang ni, kalau saya tahu guna cara yang ni, mesti saya boleh cemerlang dan gemilang dan terbilang. Ni easiest way lah. I help you. Oh. Ya. Ya. Hilang pula. Mak siapa yang tanya tadi tu hilang dah, saya tak dengar suara. Isteri saya kecil. Okay, dosa. Okay, kalau nak lebih keyakinan dan keterampilan tiba. Okay, boleh cubalah buat soalan dalam buku fokus tu. Sama je. Kalau nak buat soalan dalam buku teks pun okey. Sama je. Okay, so sekarang saya nak tunjuk nota yang tekan kalkulator. Salina sikit. Aku lupa. Ni dia step tekan kalkulator. Yang kalkulator lain tu, buatlah ayat sendiri. Create your own nota lah. 2 orang je pun yang pakai kalkulator lain tu. Yang lain saya rasa okey je. Sebab dia main. Saya pun tak tahu. Okey ke tak korang ni. So ini nota kalkulator Saya akan send video dalam grup untuk lebih memahamkan. Takutlah ada yang tak faham. Tak. Boleh guna semua soalan boleh guna step calculator. Tak payah guna step try and error tu. Buang masa. Okay. Kalau tak percaya, cuba guna soalan lain. Okay. Mana lagi video aku? Saya dah buat nama dah. Saya dah nama minggu lepas. Saya ada send dalam grup. Kering tegak. Okay, so untuk yang dah siap, boleh buka book focus. Jangan saya book focus. Boleh buka buku fokus. Muka surat. Okey, sebelum tu saya lupa nak bagi tahu satu lagi benda. Okey, satu lagi benda saya nak bagi tahu. Bila awak nak cari A, B dengan C tu, okey, katakanlah awak hanya jumpa soalan tu contoh, awak jumpa 17x kuasa 2 tambah 6. Nampak tak? Kita ada A dengan C sahaja.
tak ada masalah. Yang tak boleh tak ada hanyalah A. Contoh, kalau jumpa soalan 17, tak nak lagu 17 yang tengok confusion. 21x tambah 3. Nampak ini ada B dengan C je kan. Ini tak boleh guna darab silang. Kenapa saya cakap tak boleh guna? Sebab tak ada A. Bila tak ada A, memang tak akan boleh masuk kalkulator. Kalau tak percaya tu, cubalah masuk A tu kosong. Memang awak takkan dapat jawapan. Dia sudah dapat make error lah. So, tambah sikit kat sini. A wajib ada nombor. A wajib ada nombor. Untuk B dengan C, no issue. Kalau B kosong, C ke kosong, tak ada masalah. Tapi A mesti wajib ada nombor. Tak ada nombor, tak boleh guna kalkulator. Bukan tak boleh guna kalkulator saja. Memang tak ada soalan tu punya. Maksudnya tak boleh guna lah metod darab silang ni. Dia akan guna metod lain. Metod keluarkan faktor sempunya. Okay, so untuk siapa yang dah siap, boleh cuba soalan. Kita bagi soalan apa? Oh, itu saya bagi soalan sikit kan. Jadi 2 jam bercakap tak berhenti. Okay, so boleh buat soalan nombor 4. Nombor 4, A sampai E. 4A sampai E. A sampai E saja. Sekejap saya tunjuk Muka surat 20. Surat 20, A sampai E. Surat 20, A sampai E. Itu sahaja homework awak. Saya dah send hari tu dokumen yang lama. Dah. Surat 20, A nombor 4, A sampai E sahaja. Surat 4, nombor surat 20, 16, 20, nombor 4, A sampai E. Cukuplah A sampai E. Yang ni nanti awak pening sebab dia ada P. Yang ni tak ada P. Dia awak tak tahu nak buat macam mana. Sebenarnya tak ada isu pun, tapi tak apa, tak payah buat. Mantapkan yang biasa dulu. Buat yang biasa dulu, barulah buat yang luar biasa. Okay. Ada soalan tak sampai sini? Soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. So siapa yang kurang faham boleh tengok balik video saya hantar dalam grup tu. Yang tu video YouTube yang pendek lah. Kalau siapa nak lagi faham boleh tengok video panjang lah. 2 jam saya bercakap tanpa henti. Pula menurut saya ni. So cuba buat. Hantar. Tak faham. Tolong tanya. Saya reply tak ada lambat sangat pun. Kalau hantar hari ni juga saya reply. Tak apa esok. Kalau banyak sangat orang hantar kerja lah. Tapi awak kena hari Isnin biasanya tak ramai orang hantar kerja. Orang yang hantar lambat lah. Okay? So boleh tak? So tolong tanya Izrin, kalau ada soalan tanya. Chris Jason. Awak macam lama dah tak hantar homework Chris Jason. Rudaini, Patricia, Safia, Karisa. Okay, tolong hantar. Saya sebut randomly je. Okay, so sampai sini saja kelas kita. Saya rasa dah
lah. 2 jam cakap tak berhenti. Okay. So sampai sini saja kelas kita untuk hari ni. So kita jumpa